Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita, iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. This is something yang anda kena lihat sebagai seorang pedagang. Fahamkan anda bukan bekerja sebagai seorang trader. Anda melabur. Anda melabur dalam satu sistem. Anda melabur dalam satu sistem anda berniaga. Itu je. Jangan mindset kena tukar, instead of bekerja menjadi seorang peniaga. Sebab itu saya susah nak explain. Sebab itu saya susah nak explain. Kalau orang masuk bidang trading ni, mindset dia bekerja. Apa maksud dia? Oh, bulan ni trading dapat berapa? Bulan ni kalau trading ni dapat berapa? 10%, 5%. Itu mindset orang bekerja tau. Anda tunggu gaji. Anda tak dapat masuk dengan mindset macam tu untuk trading. Tak dapat. Ceramah. Tak dapat masuk dengan mindset macam tu. Sebabnya, fahamkan bahawa ini adalah satu perniagaan. Anda berniaga. Anda bukannya bekerja sebagai trader. Di mana apa goal anda dalam trading adalah untuk membuat, bila anda berniaga, anda punya goal, anda punya objektif adalah untuk membuat keuntungan sebanyak mungkin. Anda tak dapat nak kata aku nak 5%, aku nak 10%. Anda nak keuntungan sebanyak mungkin. Itu part pertama of berniaga. Tapi part kedua, anda kena tengok dengan menggunakan risiko yang anda boleh terima. Itu yang anda kena settlekan. Risk pulangan untung kepada modal, kepada masa, kepada inventory yang anda keluarkan untuk capai keuntungan berkenaan. Jadi inilah satu perniagaan. Anda tak dapat tengok dia sebagai bekerja. Bekerja ni, aku kena trade, aku kena banyak ni untuk bulan ni. Itu bekerja. Untuk berniaga, anda setkan anda punya goal, anda setkan apa objektif anda setkan penggunaan duit. Dan anda setkan apa sistem yang anda ikut dan ikut yang sama. Kalau anda dapati anda rasa terpaksa trade, tak dapat nak terima loss. Sebab anda berniaga, ada masanya ada untung, ada rugi. Dalam akaun perdagangan pun ada profit loss. Anda tak ada, dia profit sahaja. Buat yang tu, Amy, anda akan dapati banyak benda yang anda buka mata. Seriously, bila buat benda tu dan buat dia berbulan-bulan, anda, kalau nak tahu macam mana saya stay macam ni, dari siapa yang ikut daripada kita kat XM 2017 sebelum ni pun saya dah buat macam mana saya dapat stay. Macam hari pertama ada jumpa saya sampai hari ni sama je. Sebab saya buat yang kepercayaan tu tiap-tiap minggu. Itu sebab dia. Anda work on that. Di mana dalam berniaga ni, market tu sentiasa ada. Anda tak dapat nak trade market. Yang trade market tu teknik anda. Kita tak pandai trade. Kita tak pandai trade. Sebelum nak kita jaga modal, anda kena tahu berapa modal anda. Yang kalau anda tak berniaga, bayangkan trading dia macam ni. Bayangkan trading macam ni. Imagine trading is something like this. Ini trading. Okay. Trading. Ini saya tak sesuai letak logo duit kat situ. Ini kita letak financial market. Ini financial market. Kita nak trade dalam financial market. Okay. Dalam financial market ni, so many factors yang mempengaruhi pergerakan dia. So many factors. Sekejap dulu Trump tweet Trump dah orang tak tengok, saya dah delete Telegram. Ni siapa yang suka-suka message saya kat Telegram, sekarang ni saya tak nak jawab dah. Banyak sangat orang scam guna gambar saya lah, guna apalah.
saya akan delete, saya tak akan jawab any message dekat Telegram selepas ni. Fi, kalau nak tanya guna Discord, jangan tanya dekat jangan guna personal, guna group. Itu guna kita ada group. Siapa yang message dekat Telegram saya tak akan jawab dah. Saya tak akan jawab sebabnya banyak sangat macam-macam kat Telegram. Yang saya jawab kat situ cuma anak saya dengan wife saya sahaja. Lain daripada situ saya tak jawab. Vlog tu memang geli-geli rasa mula-mula buat ni. Tapi banyak bantu, seriously. Okay. Jadi dalam market ni macam-macam. Apa yang kita buat adalah untuk kita nak trade dalam market yang macam-macam ni, anda kenal pasti benda berulang. Sama ada fundamental analysis, itulah guna-guna dia. Fundamental analysis, sentiment analysis, intermarket analysis ataupun technical analysis untuk nak baca market ni. Dan keempat-empat ni melihat sebab benda yang berulang dalam sejarah. Financial, fundamental, company jangka bagus, company jangka tak bagus, cyclical, non-cyclical, sector spesifik, apa-apalah, policy monetary, fiscal monetary, sentiment analysis kepada apa pendapat sentiment market, intermarket, technical, benda sejarah berulang dalam chart. Jadi ini semua teknik ataupun sistem dagangan anda. Ini adalah benda yang berulang. Telegram tu apa? Sama. Saya pun dah nak start lupa-lupa Telegram. Siapa yang message kat Telegram, memang saya blue tick je. Saya takkan jawab dah lepas. Beratus-ratus. Biasanya kalau anda tengok Telegram saya, anda tak percaya je. Telegram saya satu hari at least PM personal at least 800. Saya nak jawab macam mana? Memang mustahil. Saya scroll, okey dah. Yang saya kenal jawab, yang tak kenal ada masa saya jawab, ada masa saya tak jawab. Saya nak jawab macam mana? Memang tak dapat. Jadi saya sediakan grup Discord tu untuk soalan. Kalau tak ada juga soalan, kadang-kadang sampai paksa kan. Buat apa kita buat Discord group? Kan? Kalau tak ada, tak payah pun. Boleh tengok dekat live sini saja. Faham? Tak diguna pakai. Saya pun tak apalah. Saya tak nak buat Telegram group, WhatsApp group, apa-apa group. Dah. Yang Discord ni last. Kalau tak ada juga, tak aktif juga macam sekarang, tengoklah macam mana. Tak ada soalan, tanya-tanyalah dalam tu. Saya jawab kalau ada soalan yang masuk akal. Tu tujuan saya. Bukan tak ada cerita marketing apa dalam tu. Siapa market saya akan delete direct. Saya pun tak ada market. Okey, tak ada marketing dalam tu. Tak ada. Kita gunakan purely untuk kita berkongsi. Itu saja. Okey. Jadi ini adalah untuk trading. The thing is, benda ni yang paling payah nak buat. Semua boleh kata 99.99% trader, dia tahu nak trade. Dia tahu. Dia belajar teknik at least 1 atau 2 teknik. Kenapa gagal? Bukan gagal dalam trading. Dia gagal nak ikut teknik. Itu sebenarnya. Semua teknik saya declare bagus. Semua teknik. Apa yang anda buat selepas ini adalah anda tuliskan bagaimana trade, bagaimana anda buy, bagaimana anda sell. Buatkan dia untuk 3 teknik anda. Semua at least dah ada 3 teknik. Kalau tak ada, anda pergi cari. Ataupun guna Avramis punya analyzer tu ke, apa-apa ke kan. Azmi, Sitiwani, ambil teknik-teknik dia. Lepas tu, anda tuliskan bagaimana anda buy, bagaimana anda sell. Tuliskan. Bukan ada beratus. Kalau saya biar saya punya Telegram ni, kalau saya tak clear kan, kalau saya buka, dia jam. Beribu. Kalau biar, saya pernah biarkan 3 hari. Stuck phone saya. Dia buka, lepas tu dia jam.
Kena beli phone baru. Ada masalah. Okey, saya okey je, anda tahulah saya macam mana. Saya okey. Kalau jumpa saya macam ni, kat luar pun sama. Okey, jadi macam mana buy and sell? Apa teknik anda? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. 3 teknik. 3 teknik. Anda tulis je dia. Macam mana anda buy, macam mana anda sell. Dapatkan apa yang anda maksudkan dengan trend. Different teknik, different. Ada yang teknik menggunakan structure. Macam saya gunakan structure. Ada teknik yang menggunakan momentum. Bagi mereka yang menggunakan BB, anda menggunakan momentum. Ataupun menggunakan moving average. Itu semua momentum. Bila price reject daripada certain MA, itu semua momentum. Ada yang menggunakan kepada momentum termasuk menggunakan RSI, parabolic SAR, apa semua itulah, structure dan juga momentum. Itu dua-dua lah. Ada yang menggunakan satu sistem Ichimoku, ada yang menggunakan macam-macam. Semua tu bagus. The thing is, anda kena definekan nombor 1 dalam apa juga teknik anda nak buy atau nak sell. Itu nombor 1. Dah macam betis, mau tak? Itu nombor 1. Nombor 2, okey, apa set up dia? Benda ni dapatkan. Apa set up? Kenapa anda masuk? Apa set up buy? Dah tahu apa trend? Apa set up dia? Apa yang anda tunggu? CRS ke, pattern ke, incomplete sequence ke, momentum sequence ke? Apa set up dia? Tuliskan. Dalam satu, kalau anda tak dapat terangkan macam mana anda trade, jangan pakai teknik tu. Berjudi jadinya. Tak pasti. Faham? Tak kisah ada trade forex, haram. Saham ada trade macam tu. Sama je dia. Kalau dah buat benda yang tak pasti, sama. Terangkan kenapa anda masuk, kenapa anda keluar. Dah dapat macam mana set up buy, macam mana set up sell. Jangan cuma tahu entry. Kena tahu macam mana exit. Baru dah dapat kira berapa anda punya risk. Ini stop loss, tak payah stop loss. Saya selalu dengar benda ni. Tak payah stop loss. Saya trade tak payah stop loss. Lepas tu kau kira position sizing macam mana? Oh, depo 1000, 0.1 lot. InsyaAllah tak MC. Macam tu saya senyum je lah. Anda tak akan dapat kira berapa sebenarnya risk anda tanpa anda meletakkan SL. Kalau anda tak nak letakkan SL, sediakan satu akaun, ini boleh tahan 50 pip. Letakkan duit cukup 50 pip dalam tu. Trade satu je dalam tu. Boleh buat macam tu. Kalau tak nak stop loss, boleh. Guna kaedah margin. Itu sediakan satu akaun khas untuk dia. Buka satu position, buka. Satu akaun lain, buka lain. Itu boleh. Ini tak. Dia letak 100, buka 0.1, layer. Itu memang tunggu masa. Ada cerita apa pun, anda pun faham apa cerita saya ni kan. Kita semua dah buat benda tu. Betul tak Pian? Fi, Rosdi, Sunbi. Nak terasa sekarang. Biar anda tahu benda tu sekarang. Masa tengah sedap lah. Hilang sekali. Tapi itu cerita biasa kita nampak kat mana-mana trader. Lepas tu tanya, kenapa Ratusan berjaya tak ramai? Itu sebab dia. Okey. Nombor 3, macam mana manage. Bilanya anda nak keluar separuh ke, letak BE ke, bila anda nak sentuh-sentuh chart anda. Tuliskan, ini yang kena detail. Benda ni yang kena detail dia. Sebab most of kita tengok chart bila benda tu dah berjalan, dah entry sama ada tengah float, positif ke, negatif ke, bila anda nak kacau dia. Benda ni yang kena betul-betul lengkap. Tak mengaku. Yang part manage tu, benda tu dalam teknik sepatutnya yang part mengurus tu sepatutnya lengkap tau. Dia okey, anda keluar separuh kalau macam ni.
ada masuk dan cut position kalau macam ni. Benda tu yang patutnya, bukannya ni buy, ni sell. Ini yang patut lebih panjang. Sebab itu saya ada satu sesi hanya untuk mengurus dagangan saya. Yang itu yang paling penting sekali dalam teknik. Bukannya entry itu. Anda hilang duit, Anda buat duit apabila Anda keluar market. Masuk market, yang pastinya Anda ambil risiko dahulu. Jadi part itu yang paling penting, part manage. Tuliskan untuk 3 teknik. Nak bagi homework hujung minggu ni, ni homework dia hujung minggu ni. Dah PKP. Jangan pakai dulu. Masalah pakai juga. Belajar entry, lepas tu masuk market juga. Padahal kita buat duit, hilang duit bila kita exit. Jadi kalau tak sempat belajar, jangan pakai dia. Sebab bila tak lengkap, kita tertanya-tanya, dia tak jelas apa hukum trading kita. Tak kisah ada trading apa. Faham? Biar terasa sekarang, jangan terasa nanti. Faham ni? Biar terasa sekarang. Saya suka yang orang duk jatuhkan hukum halal jadi. Halal jadi. Suka. Setiap hari saya terima mesej macam tu. Sebab tu saya sin only, suka tengok, seronok tengok. Okey, tuliskan untuk 3 sistem ni and what is next. Wassalam kat sini. What is next? Benda yang paling penting dalam perniagaan, modal anda. Teknik harapan dia. Modal anda, rancangkan penggunaan modal anda. Anda boleh merancang penggunaan modal kalau anda tahu berapa modal anda. Anda kena tahu modal anda. Berniaga apa tak tahu modal? Contoh tak tahu modal. Bulan ni aku ada 100, aku depo dulu lah. Nanti bila aku ada duit, aku depo lagi. Buat demo dulu lah. Jangan trade dulu. Bukan saya kata kena modal besar. Tak. Buat belanjawan anda untuk tahunan. Buat anda punya belanjawan untuk tahunan. Berapa sebenarnya pendapatan tertahan lepas dah tolak semua, tambah pendapatan, tolak perbelanjaan. Tolong jangan berfikir bulan-bulan. Anda berniaga, anda bukan bekerja. Masalah benda ni lah yang susah nak tukar mindset. Dan yang fikir hujung bulan ni aku dah lebih banyak ni. Ataupun tiba-tiba ada duit bonus, ada air Citra, air Sinar, air Kenyalang, air Bawah Bayu, air apa-apa lah. Duit tu nak depo. Padahal duit tu diberi daripada duit dia sendiri, KWSP. Lepas tu duit tu untuk masa depan. Masa depan dia hari ni, dia nak pergi hentak dekat market. Astaghfirullahalazim. Itu je. Jadi menang judi. Jangan. Buatkan anda nak berniaga, benda pertama yang anda kena settlekan dulu adalah kepada berapa sebenarnya modal anda. Sebab itu menentukan cara anda untuk nak trade. Dan anda akan tentukan berapa sebenarnya toleransi risiko anda. There is nobody can tell you anda trade $10, anda trade 10 pip, depo 1000 0.1. Sebab hanya anda yang faham makna duit anda tu. Air bercahaya, cukup. Sebab hanya anda yang tahu makna sebenar duit yang anda letak tu. So, tolong buat belanjawan tahunan ni. Daripada situ, berapa sebenarnya duit anda dah ada ataupun akan ada. Kalau dah ada, then you are working on real account. Kalau tak ada, anda work on notional. Bukannya tak real, trading masih real. Tetapi notional value akan ada nanti. Itu notional. Kita akan pergi lebih dalam topik tu nanti. Jam apa ni? Okey, ada few more minutes. Okey. Dah anda tahu berapa sebenarnya anda punya modal, anda dah tahu berapa sebenarnya anda punya modal,
Then anda start tengok kepada sistem yang anda pakai tadi. Lihat dia dan pastikan kesesuaian dia. Testkan dia. Anda trade jumlah yang sama. Anda trade, ambil 3 teknik ni, anda ambil dalam satu trading, dalam 3 demo account. Jangan trade duit dahulu. Kalau orang duk kata kan, saya paling tak suka orang sebut benda ni. Buat apa buat demo? Depo $10 paling kurang. Barulah kita ada feeling dalam trading. Barulah real market. Kalau dia tolong depo, then anda buat. Kalau dia tak tolong depo, jangan dengar. Faham? Kalau orang kata, jangan buat demo account, trade $10 dulu. $10 tu duit. Ramai sangat yang kat luar tu terpengaruh dengan benda macam ni. Tolonglah. Kalau orang tu depo untuk kita, then boleh dengar. Faham? $10 tu kalau anda tengah naik basikal, $10 jatuh kat poket, anda break tak? Berhenti tak ambil? Kalau berhenti tu duit. Kalau tak berhenti, then anda depo dah $10 tu. $10 tu RM40 tau. Saya silap RM50. Faham? Kalau anda break mountain bike, anda berhenti tengah-tengah highway sebab duit $10 jatuh, itu duit. Kalau orang, sebab itu saya katakan, jangan dengar yang macam ni, mengarut. Okey, test out 3 sistem ni tadi. Anda trade lah, buka demo 1, demo 2 dan demo 3. Okey, apa yang anda buat, sampai 3 teknik aku nak test ni, mati aku, sibuk aku. Tak perlu. Kalau anda dapati anda macam tu, kan, janganlah pergi lower time frame. Simple je. Aku kerja mana sempat nak buat benda-benda ni. Tak payah trade lah. Saya simple je. Orang nak kita dengarkan teknik ringkas. Pasti confirm untung. Tak payahlah. Kita pun tahu cerita sebenar. Kita dengar, senyum. Buat benda yang masuk akal. What you do is, try 3 sistem yang anda boleh analisa dengan trade tak sama. Analisa pada masa yang sama setiap hari. Buat jadual anda. Kalau anda buat benda ni, anda akan dapati anda in control kepada dagangan anda. Anda analisa benda yang sama, bukan nak entry. Okey, kat mana nanti aku nak entry? Ataupun kat mana nanti itu aku tunggu CRS ke, aku tunggu pattern complete ke. Letakkan analisa anda ni, ini step dia. Analisa pada waktu anda, masa yang sama. The best time untuk analisis is pukul berapa? Kalau anda seorang intraday ataupun seorang ni short term swing. Selepas turun kerja tu, pagi, awal pagi pukul 5, pukul 6 pagi kan. Lepas subuh, sebelum subuh, waktu tu bagus. Time frame berapa? Kalau anda ada banyak masa, lower time frame, H1 ke bawah. Tak banyak masa, higher time frame. Itu je. Okey? Analisa. Pukul berapa? Lepas tu letakkan trade alert. Letakkan trade alert. Dekat mana bila price tu masuk kat situ, baru anda tengok chart. Dalam satu hari ni, anda tak payah tengok. Dah anda analisa tu, letak trade alert. Lepas tu mungkin satu masa untuk anda review. Kalau dia tak ada keluar alert tak kena, jadi tak payah. Tapi anda akan review balik analisis anda. Jadi macam tu, anda tengok chart 2 kali je sehari tau. Anda tak payah duk driving lampu merah, tengok. Lampu hijau, tengok. Lampu kuning, tengok. Nasib baik dia tak lampu biru. Polis belakang. Faham? Duk tengok phone dia. Dia keluar lampu biru. Itu satu hal lagi. 300. Duk tengok. Sama lah guna phone 300. Lampu biru. Jadi tengok benda-benda ni.
Dan apa yang anda buat adalah anda cuma trade ikut sistem tu, ikut dia to the T, dan anda rekodkan dia. Anda akan trade benda yang sama, jumlah yang sama untuk 3 akaun ni. Sama ada USD 100 ke, kalau kat demo USD 100 satu entry, bukannya 100 pip. Stop loss TP ada kira kan, dan dapatkan frequency entry. Ada lampu biru, try lalu depan peronda pian, bawa macam ni phone, lampu biru keluar dekat traffic light, dia suka. Frequency, berapa kali anda entry. Itu lah lampu kereta polis ni keluar. Berapa kali anda boleh entry teknik tu. Bagikan tempoh. Ini adalah satu yang dia tak ada shortcut tau. Anda kena buat. Seriously. Anda kena buat benda ni. Frequency of entry, berapa kali entry dia. Lepas tu anda dapatkan berapa R multiple dia daripada certain masa. Contohnya anda buat dia kepada tempoh untuk 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Orang kita kalau nak suruh dia nak belajar, esok dia nak profit. Siapa tak nak? Tapi cerita bulan bintang macam ni, anda dengar tempat lain, jangan dengar daripada saya. Memang tak ada. Memang tak ada. Saya bukan jenis yang marketing ni, teknik ni, wah, inilah yang paling hebat di alam semesta. Itu cuma dekat Liverpool. Lain daripada tu tak ada. Tengok gol Mo Salah, tu contoh. Jadi apa yang dapatkan berapa kali trade, berapa multiple dia, dan dari situ anda akan dapat ekspektasi untuk sistem berkenaan. Okey? Try out. Try dahulu 3 teknik. Dah anda dapat benda ni, then anda review balik. Berhenti dulu trade. Jangan letak duit dulu. Maksudnya anda tak letak duit dulu. Mana ada perniagaan yang boleh buat demo? Ni je. Ni je. Jangan dengar orang tu, oh kau dah belajar, kau depo. Jangan. Tolong jangan. Kita cerita realiti sekarang ni. Saham ke apa ke, banyak sangat marketing yang rosak industri kita. Retail, bukan hanya saham, bukan hanya forex, komoditi, sama je. Jadi sama, jadi industri kita ni tak cantik. Tak cantik. Orang tengok retail trader, oh kaya, oh tak bagus, oh nampak all this negatif kepada negatif, ataupun ada yang terlalu positif luar alam cerita-cerita marketing. It's us, kita. Ada quiz money, apa tu? XM Malaysia ada quiz free money ke lewat FB Live? Dia ada untuk $350 untuk ikut cabutan bertuah serbi. Tapi ada soalan tu. 10 minutes, thank you. Okay, dapatkan benda ni, then bila anda dah dapat, katalah sistem satu anda ada 40 entry. Selepas anda buat dia untuk tempoh 3 bulan ke, sebulan ke, anda ada 40 entry, contoh 40 entry. Anda dapat ekspektasi dia 0.8 contohnya. Itu contoh dia lah. Sistem 2, dapatkan. Selagi anda tak dapat benda ni, jangan pakai teknik tu. Selagi anda tak ada benda ni, jangan trade. Jangan trade with real money. Selagi anda tak ada benda ni. Sistem 2, anda ada 60 entry. Kan? Dan dia memberikan 0.5R. Sistem 3, anda ada 200 entry dan dia memberikan pulangan sebanyak 0.2R. Jadi dapatkan. R tu adalah purata bila anda bagikan berapa daripada seluruh risk yang anda ambil kepada berapa entry yang anda buat. Maksudnya
R multiple dia ataupun risk kepada pulangan dia ada darab 2 ni. Ini yang guna benda-benda ni tadi. Dapatkan benda-benda ni dulu. Jangan balik, oh Alhamdulillah dah belajar dengan cikgu tu petang tadi, malam esok hari kita hentak makan. Yang cakap-cakap macam ni tak ke mana tau. Anda bagi paling lama lah 3 bulan. Lepas tu tak ada dah dia. Betul tak apa saya kata ni? Semangat kan bila dengar, wah, master tu bagi teknik kan. Master lah. Kita belajar daripada jumpa Soros kat tepi dekat Wan Utama kan. Jumpa, Soros, Os. Panggil pun Os je sebab dia dah lama kenal. Contohnya. Os, kau entry apa cara kau? Oh, dia pun tunjuk. Aku tadi tarik Fibo macam ni. Kau nampak Maru Bozu, kau tarik Fibo. Lepas tu kau tarik Fibo, kau masuk dekat nombor 14.6. Dahsyat. Kat situ confirm dia naik. Kalau dia tak naik, kau jangan panggil aku Os. Kau panggil aku Pak Soros. Contoh. Kita pun tengok dia, oh stop loss kat mana? Stop loss kat bawah 100. TP dekat 3000%. Kita pun dengar, apa? Risk reward 18. 18,000 dia kata. Kita pun, dahsyat, Pak Os dah bagi. Kita pun masuk lah. Belajar masuk, 2 kali kena. Kali keempat tak kena. Kali kelima, kita delete Os tadi daripada FB kita. Kan? Scammer punya. Ni benda-benda jatuh, benda-benda biasa. Ataupun dia kena maki. Master tu tadi, apalah ada stop loss. Bukannya tak ada stop loss. Kena juga stop loss. Mana ada teknik tak ada stop loss? Kalau teknik tu tak ada stop loss, tak ada kaedah untuk mengurus duit, jangan pakai. Itu bukan teknik. Itu phone jatuh. Faham tak? Phone jatuh, entry. Phone jatuh, kena batu, entry 1. Kali kedua jatuh, 2 entry. Tak ada cara nak keluar, ada cara masuk pun. Kalau yang macam tu jangan belajar. Buang masa anda. Buang masa anda. Sebabnya hujung cerita dia sama. Semua ni, kalau anda dah at least tahun dah trade, anda faham apa saya ceritakan. Mungkin yang masih baru akan fikir lain kan. Dia simple je. Tak ada kaedah untuk mengurus duit, jangan trade. Jangan trade, buang masa. Okey, dapatkan semua ni, lepas tu anda fikir balik, oh, ini bagus. 200, 0.2, dia banyak entry, masih untung mengatasi rugi katanya. Kalau anda memang ada masa, boleh pakai 200. Kalau tak ada masa, mana dapat dalam apa, sehari entry sampai 3-4 kali. Ramai suka macam ni. Lagi banyak entry, lagi banyak untung. Cerita recovery kan. Thank you. Tapi mana satu yang sesuai ya? Sistem 1, sistem 2, sistem 3, mana satu yang sesuai kepada anda? Tak ada sistem yang memang perfect untuk semua orang. Tak ada. Kalau ada kan, satu teknik, satu dunia pakai, semua kaya. Tak ada. Memang tak ada. Dengar je cerita marketing orang. Ya. Semua bagus kan. Tak, anda kena cari mana yang sesuai kepada anda. Lepas tu, anda dah tahu dia punya frekuensi multiple expectancy. Basically, anda tahu pulangan dia. Lepas tu, anda kirakan berapa bajet anda. Ni yang bajet tadi ya. Berapa sebenarnya duit yang anda ada untuk nak melabur. Tak kisah. Ada pakar scalping, pakar swing, pakar macam-macam pakar ada. Kita je. Lagi lama anda dalam bidang ni, anda akan tengok macam-macam. Saya dah 20 lebih tahun. Macam-macam dah jumpa. Macam-macam. Saya ya je. Kita ya je. Dia tengok chart, dia tahu dah. Dia tengok chart, kau tengok naik. Kita pun, naik betul. Aku tengok je, aku tahu dah naik. Okey. Kita pun ya. Dia tengok 3 candle. Naik ni. Naik, kau tengok. Naik. Kalau dia turun, kalau turun, aku sell sekejap. Aduh, tadi dia kata buy. Tadi aku sell dah sebenarnya. Scalping sekejap. Kita pun okey. Alah, benda biasa. Pakai MC, pakai semua ada. Dia trading ni,
Bukannya pasal teknik. Teknik tu benda tetap je. Tapi ramai suka, bila teknik tu dimarketkan, dia akan keluar cerita yang bulan bintang. Dalam trading, it's not about this. Ini semua anda boleh dapat dekat YouTube. Faham tak? Paling penting dalam trading adalah benda ni. Modal anda. Ya? Sebab teknik ni ada naik, ada turun. Ada masanya dia baca market, tengok je, letak je, dia pergi kan. Kalau aku tahu tadi, aku letak besar sikit. Nampak? Kita pun sebut pasal duit. Bukan pasal teknik. Tapi kenapa orang duk cerita siang malam pasal teknik? Tak cerita pasal bagaimana kita, bila kita nak start besarkan, bila kita nak start turunkan penggunaan equity. Itu position sizing model. Ni benda yang paling penting. Jadi apa yang anda perlu buat sekarang adalah anda tetapkan berapa sebenarnya modal anda. How much is anda punya modal bila anda lihat kepada perbelanjaan dan pendapatan anda untuk setahun. Betul. Betul. Itu cerita biasa ni. Kan? Ya, sebabnya nak cuba pandai, anda akan benci, marah dengan market, dengan diri anda, dengan cikgu, dengan semua dunia. Kucing lalu anda marah kat kucing, ayam lalu, ayam ni kena sebelih yang. Semua salah lain. Padahal kita tak tengok kita. Kita cuba untuk bijak trading. Tak payah bijak. Anda cuma ikut benda sama dalam sistem. Ya? Yang apa yang anda perlu bijak adalah sebenarnya ini. Ini yang anda perlu bijak. Tapi masalahnya tak ramai yang suka nak berbincang pasal benda ni. Ramai suka nak tengok, okey ni nak naik, nak turun, ini nak masuk kat mana, naik ke, turun ke. Kalau dia tanya buy ke sell, tak tanya pun stop loss kat mana, TP kat mana. Macam mana kita tahu risk reward? Tu yang cerita tadi. Oh, saya buy. Bila kita tengok dia turun, oh saya sell dah, tadi saya buy. Kita pun Allah dah sell. Master, Sifu. Sifu, dia tak boleh kena stop loss. Tu yang apa yang di ego pun saya tak tahu kan. Padahal yang withdraw daripada broker. Ada stop loss, ada TP, buat benda yang nyata kan. Tak payah bijak-bijak trading. Sistem anda trade, anda cuma ikut dia. Kesilapan dalam trading bila kita tak ikut sistem kita. Kerja kita, ini je kerja kita. Yang trade tu sistem anda. Yang trade tu benda-benda ni. Benda-benda ni yang trade. Faham tak? Anda tak bijak trading. Anda cuma ikut dia kata buy-buy, dia kata sell-sell lah. Anda cuma ikut dia benda ni. Apa yang anda patut bijak adalah benda ni. Bilanya anda naikkan modal, turunkan penggunaan equity, bukan naikkan modal, penggunaan equity dan semua ni bergantung kepada makna ataupun risk tolerance anda. Tahu dahulu berapa sebenarnya modal anda. Tu tipu makan komisen. Itulah masalahnya. Jadi ketahui berapa modal anda. Jarang orang kata buka demo kan. Ni sekarang ni semua orang suruh buka $10, $100. Saya tak. Saya tetap kata buka demo. Tak kisahlah XM nak kata apa. Saya bagi tahu, buka demo, try dahulu. Bila anda dah dapat hala tuju, faham dia, faham sistem, anda test out position sizing model kepada anda punya sistem tu, dan anda dah nampak, macam mana nak pakai, dan barulah anda trade. Macam itulah baru cerita $100 dahulu ke, $10 dahulu ke, anda buat position sizing model, kalau nampak hala tuju dia, dan anda besarkan modal. Jangan pergi besarkan juga. Itu cari nahas tu. Okey? Jadi itu topik kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada esok hari main position sizing model. Baca-baca nota ni. Kita akan masuk dalam analisa pasaran pada jam 8 nanti. Jumpa lagi pada jam 8 nanti. Kita bincang banyak mengenai benda ni. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah jam 8 kita jumpa. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.